Jadi benda-benda penting, korban, haji, solat, puasa, benda-benda besar ni mesti kita kena niat. Mesti ada benda, sebab tu ditekankan tentang niat ini. Pada malam ini kita masuk hadis yang kedua berkaitan dengan niat. Okey, saya bacakan teks hadis ya. Hadis yang kedua. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsun ala niyyatihim muttafaqun alaih. Daripada Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepasukan tentera menyerang Kaabah. Apabila mereka berada di suatu kawasan lapang, tiba-tiba mereka dibinasakan seluruhnya. Maka Sayyidatina Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapakah mereka ini dibinasakan seluruhnya, padahal ada di antara mereka orang yang berjual beli dan orang yang bukan daripada tentera itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, mereka dibinasakan seluruhnya, kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat menurut niat masing-masing. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Kecantik hadis ni ya. Daripada Aisyah Ummul Mukminin, dipanggil Ummu Abdillah walaupun Aisyah tak ada anak ya. Orang Arab dia style macam tu, dia letakkan kalau lelaki Abu Ubadah, kalau perempuan Ummu siapalah, walaupun Aisyah tak ada anak, dia letakkan ya Ummu Abdillah. Apa dia kata kata Nabi ya, sepasukan tentera menyerang Kaabah kan? Nabi tak sebutkan tentera mana. Apabila mereka berada di satu kawasan lapang, tiba-tiba mereka dibinasakan seluruhnya. Maka kata Aisyah, mengapakah mereka dibinasakan seluruhnya, padahal ada di antara mereka orang yang berjual beli dan orang yang bukan daripada tentera itu? Rasulullah menjawab, ya, mereka dibinasakan keseluruhannya, kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat menurut niat masing-masing. Apa pengajaran hadis yang kita dapat ambil kali ini kan, yang boleh kita bahaskan pada malam ini ya? Yang pertama, setiap insan diberi balasan atau ganjaran menurut niat masing-masing. Kisah ni, apabila kita berada di tempat awam, tempat katalah penyakit lah, tempat penyakit, lalu Allah binasakan tempat itu, dia akan kena semua. Ustaz ke tak ustaz ke, orang buat maksiat kan, macam kita pernah teringat balik kisah di mana? Di Palu dan Donggala di Sulawesi pada 28 September 2018 yang lalu lah, 2 tahun yang lepas bagaimana gempa bumi ketika dia melanda Palu dan Donggala itu, dia kena juga orang yang sembahyang dalam masjid tu. Kita tengok orang dia punya video tu kan, orang sembahyang masjid tu, bila berlakunya gempa bumi, dia dah, imam tu dah pegang sini dah, dah pegang dinding dah. Imam dah pegang dinding, barulah kita tahu kalau zaman sekarang ni berlaku benda macam tu pun kita boleh tengok live, boleh tengok videonya secara live, dapat lihat bagaimana imam tu pegang dinding ketika macam itulah kiamat Ya Allah kata apa? Kamu melihat mereka itu seperti mabuk kan? Pada hakikatnya mereka tidak mabuk. Orang yang semayang tu dia punya kan? Ketika berlaku gempa bumi, pakat bergoyang semua, akhirnya pakat cabut lari, tinggallah beberapa kerat sahaja. Ketika gempa bumi melanda waktu maghrib, acara mana? Semua pun dah maklum dapat tengok sendiri macam mana peristiwa acara nak dilaksanakan
pada malam sebelum dia itu, dia buat persiapan untuk mengadakan upacara kerajaan, ialah bangsa dia lah, kaum suku sakat dia, korbankan lembu, kambing, binatang ternakan di pantai, acara syirik penuh dengan hiburan. Lalu Allah hantar tsunami yang berkurang, dia kata 7.5 skala itu tu, yang sepatutnya tak berlaku gempa bumi lagi kan, berbanding dengan 9, 10 tapi subhanallah, macam mana sebuah kampung Allah tenggelamkan depan mata kita. Orang yang ambil gambar sambil lari tu, dia ambil gambar, masa mana dia upload kita pun tak tahulah. Tengah nak lari, tengah, macam orang kata, Nabi kata ketika berlakunya kiamat, kamu jumpa sebiji benih, kamu tanam benih tu. Kalau kamu tak dapat makan, mudah-mudahan orang kemudian ni tengah kiamat ni akan makan. Orang yang tengah berlaku gempa bumi tu, tengah tsunami tu, dia ambil live, tunjuk macam mana dia punya apa, kerak ataupun inilah, muka bumi Palu dan Donggala tu terpecah dua dan kejar orang yang tengah berlari tu, dan sebahagiannya tenggelam dan mayatnya diangkut itu. Subhanallah kan, dahsyat kan. Nabi kata pada Aisyah, Aisyah kata, kalau macam tu, adakah orang hak tengah berjual beli yang tak ada kaitan pun dengan peristiwa tu, yang tak ada kaitan pun dengan acara tu, yang tak ada kaitan pun dengan maksiat itu, adakah mereka juga kena? Nabi kata ya, mereka juga akan kena. Orang yang sembahyang dalam masjid tu pun mati juga, bukan dia was okey, tak mati juga sebahagiannya. Lalu kata Nabi, dia bangkit di akhirat besok, Allah nilai dia berdasarkan niat dia tu. Allahu Akbar. Sebab itulah kan, hebatnya Islam ni, sayangnya Tuhan pada kita ni, niat kita tu Tuhan dah bagi pahala dah. Katalah mari masjid ni, kita nampak macam ada pahala. Okay, dengar kuliah, sepatutnya dapat pahala lah, sepatutnya tak ada masalah nak dapat pahala. Tetapi saya nak bagi tahu, bukan semua orang yang duduk dalam kuliah ini dia akan dapat pahala, bergantung dengan niat dia. Kalau dia Allah, dia tak ada niat pun, tapi dah sambil-sambil tunggu anak shopping kat Giant tu, tak apalah, dengar sekejap ustaz cerita pasal apa malam ni, kan, dia nak mari tadi, dia letak anak dia ataupun isteri dia untuk beli barang, nak ambil isyak nanti. Jadi sambil-sambil itulah, dengar je lah, bukan niat nak dengar pun, tapi dah sambil-sambil tunggu. Sambil-sambil tunggu, dia tak dapat pahala, walaupun nampak macam cantik, nampak dia macam okey, nampak okey lah. Sebab itulah 3 jenis manusia dia Tuhan azab dia sebelum Tuhan azab orang kafir, yang Nabi sebutlah hadis yang panjang lebar tu. Siapa dia? Antaranya adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dicampakkan dalam neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala. Apabila dia bangkit depan Tuhan, Allah tanya, apa yang kamu buat menyebabkan kamu ni? Dia kata, aku telah berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu aku mati sebagai mati syahid. Allah kata, kamu tipu. Maknanya apa? Tuhan tahu niat yang ada dalam hati pejuang Islam tu. Sebab tu jangan duk sangka yang mati dekat Palestin, yang mati dekat Syria, yang mati dekat Afghanistan, yang duk bom-bom semua ni, bukan semua mati syahid. Bukan semua mati syahid. Hanya Tuhan yang saja tahu niat sebenarnya dia berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah tanya dia, kamu berjuang sampai mati syahid ni kerana apa? Dia kata, kerana agama Allah. Allah kata, kamu tipu. Yang kedua, orang yang dermawan ni, kan? Kenapa pelik? Kenapa dia diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Dia kata dia derma. Dulu dia buat masjid, dia buat surau, dia buat ibadah korban dan sebagainya semata-mata kerana Allah. Allah kata, kamu tipu. Kamu nak manusia sanjung kamu. Tengok, saya nak bertekankan malam ni, sebab itulah hadis yang berkaitan dengan niat ini diletakkan di awal-awal kitab hadis. Supaya apa? Supaya kita semua faham bahawa bukan semua amal kebaikan yang kita buat itu akan dapat pahala. Jangan
dengan sangka macam tu. Sebab tu dia perlukan kita niat, perbaharui niat kita. Duduk dalam majlis ilmu ni, niat, ya Allah, aku berada dalam majlis ilmu ni kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Tidak ada apa-apa kepentingan dunia. Nak suruh orang puji ke orang apa, tak ada. Sebab tu ulama-ulama dulu ketika dia melaksanakan ibadah puasa sunat, dia sikat rambut dia elok-elok, dia kerimkan rambut dia elok-elok, letak minyak, tak nak bagi nampak dia tu puasa, tak nak bagi nampak dia tu macam lemah lah, macam lemau. Dia nampak dia cergas. Sampai satu tahap ada ulama tu waktu buat majlis kahwin, majlis keraian, dia pi ambil nasi, beratur ambil nasi, ambil makanan, konon-kononnya macam dia tu tak puasa kan? Tak nak bagi orang nampak kata dia tu puasa. Lalu dia ambil makanan tu, kemudian dia pergi sedekah dekat orang lain. Makanan dia ambil untuk menunjukkan dia macam dia tak puasa. Nak jaga hati sampai tahap macam tu kan. Ya Allah, ya Tuhanku kan. Orang yang ceramah ni pula tentu kan. Ya Allah, kadang-kadang orang cuci tandas, Tok Siak, Tok Noja ni lagi besar pahala daripada kita jadi imam ni kan. Ya Allah, ya Tuhanku kan. Sebab tu Tuhan punya KPI dia, Tuhan punya penilaian terhadap kita ni tak macam kita tau. Tak macam kita. Dia nampak macam cantik, mati kerana jihad, mati kerana dermawan, mati selepas tu jadi dia mengajar orang, mengajar Quran, bertaranum. Disebutkan dia tu bertaranum, disebutkan dalam hadis tu dia tu baca Quran. Kita ingat orang bertaranum tu okeylah, oh bagusnya anak-anak hafal Quran ya. Belum tentu kan, belum tentu. Allahu Akbar ya. Supaya apa? Supaya kita tak mempelekehkan kerja dan buat orang lain. Supaya kita tak mempelekehkan. Kita rasa orang hidup kat masjid, orang yang semua ni kita akan dapat pahala. Belum tentu kan. Dalam hadis ni dia kata, sebab itulah nak ceritakan bahawa niat itu kena sentiasa diperbaharui. Dan niat sahaja belum buat lagi amalan, kita akan dapat pahala. Contohnya apa dia? Sebelum kita tidur, niat esok nak pukul 4 pagi nak bangun tahajud nak bangun tahajud dia pun dah pasal dalam hati dah. Pukul 4 pagi nak bangun tahajud, pukul 5 nak makan sahur. Lalu dia tak terbangun. Sedar subuh, dia dapat pahala di atas niat baik dia itu. Allahu Akbar. Nak mari masjid dengan kuliah, bawa RM10 dengan niat nak masuk tabung masjid. Sampai-sampai dia tak ingat langsung bagi salam tu, terus lupa ada RM10 yang sepatutnya dia masuk dalam tabung masjid malam ni, dia tak masukkan. Dia akan dapat pahala yang dia niat itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Niatlah yang baik ya. Niatlah yang baik. Tak rugi niat yang baik ya. Kalau niat jahat pula macam mana? Niat jahat tak apa, lepas ni aku nak pergi curi lah. Nak curi, nak mencuri ya. Nak curi selipar jemaah. Tengok selipar yang elok sikit kan. Selipar masjid ni lah tempat hilangnya kasut dan selipar. Saya tangkap hari tu, kami tangkap dah geram sangat. Asyik hilang je selipar kan. Komputer hilang kan. Profesor tu daripada Skudai, UTM Skudai, dia letak belakang dia, bukan tengah sembahyang ramai-ramai ni, dia dah lewat dah pukul 2.30, dia sembahyang seorang-seorang dia. Dalam tu dia nak bentang petang ni, Senate punya meeting, dokumen-dokumen semua dalam komputer, nak bentangkan daripada Johor tu datang. Tuan-tuan sedar, bagi-bagi salam, boleh hilang beg komputer dia tu. Allahu Akbar. Pelajar-pelajar hilang laptop ni tak payah cerita lah. Sebab itulah saya pernah tak sembahyang Zuhur. Waktu tu orang tengah sembahyang, saya naik tingkat atas, saya duduk diam tengok. Waktu orang tengah sembahyang Zuhur berjemaah tu, dah kerap sangat hilang ni, saya tengok kat belakang tu. Student bila dia sembahyang, student UTM saya imam kat itu, saya pegawai agama itu. Jadi student akan taklah beg-beg dia dekat belakang tu. Bagi salam, ada je beg yang hilang. Yang dalam tu ada tesis dia, yang dalam tu ada kerja-kerja dia punya engineering dia. Kalau hilang tu memang menangis lah, memang menangis. Saya pun duduk atas tu sampai tunggu bagi salam. Saya tak nampak orang curi.
Rupa-rupanya masa tu dia tak curi tempat laki-laki, pelajar perempuan dah menangis kat atas tu. Pelajar perempuan dah menangis kat atas tu, beg komputer dia hilang. Waktu saya tengah mengendap yang laki-laki, takkanlah saya nak mengendap perempuan kan. Dia orang tak bertudung, budak-budak sudah dia masuk tempat sembahyang perempuan tu, dia buka habis, terlentang tidur apa semua. Kita tak tengok lah. Dan kita tak tengok tu, komputer dia hilang, menangis dekat atas tu. Hari tu saya tangkap, okey, saya nak pergi hantar anak ke sekolah. Saya tengok, macam mana orang mari sembahyang bawa beg plastik ni. Saya berhenti duduk dalam kereta. Orang tengah sembahyang Zuhur ke, dia duduk dalam kereta. Saya tengok orang ni nak buat apa sebenarnya. Tuan-tuan tahu tak, biasanya hilang time mana? Hilang time rakaat yang ketiga nak masuk rakaat yang keempat. Waktu dah sunyi sikit kan, orang dah masuk-masuk, jemaah dah masuk-masuk. Saya perhati, saya duduk dalam kereta dekat parking tu. Tak hantar anak pergi kat sekolah tu. Waktu sekolah tengah hari kan, saya tunggu. Dia duduk tu, dia kutip kasut-kasut ada kat situ. Tuan-tuan yang datang, profesor-profesor yang datang ni, dia orang nak meeting apa semua, pakai kasut kilat lah, cantik-cantik kan, boleh hilang. Dan saya masa tu saya keluar pada kereta, kebetulan ada satu jemaah yang lambat, dan satu cikgu sekolah, dia badan boleh tahan juga. Kami pegang dia, kami pijak dia. Waktu tu jemaah tengah sembahyang rakaat yang terakhir tu, dia punya menjerit dalam masjid, aku HIV, dia kata. Aku peduli apa? Peduli apa aku HIV pun. Kami pijak dia. Tuan-tuan tahu tak betapa susah yang nak tangkap tu, nak dapat situasi tangkap masa tu. Sampai ke balai polis Jalan Tun Razak, dia boleh lepaskan. Allahu Akbar. Saya kata, kalau aku tahu polis nak lepaskan, ialah polis naklah bukti kan, nak bukti. Betul lah, saya faham lah, dia nak bukti kasut tu pula jemaah. Yalah, dia orang bekerja, datang nak singgah sembahyang, takkanlah nak pakai selipar Jepun nak masuk mesyuarat. Nak pakai kasut dia balik lah. Kasut dia tu sebagai bukti. Jadi tak nak bukti lah. Bila tak nak bukti, polis mari tarik, petang dia lepas. Allahu Akbar. Saya kata, nak dapat situasi itu memang susah lah. Sebab apa? Ada orang mari sembahyang, bukan niat dia nak mari sembahyang. Nak cerita benda ni, point dekat situ. Yang kita nampak video macam mana pakai telekung perempuan tengah sembahyang tu kan, dia sengaja-sengaja pakai telekung tu, tarik beg perempuan tu. Rupa-rupanya lelaki. Kita ingat perempuan, kita tak sangka sembahyang berjemaah kita rupanya lelaki. Dan kita menyangkakan bahawa mari sembahyang tu akan dapat pahala. Tidak. Nak cerita pentingnya niat ni. Bukan semua orang dapat pahala. Bukan semua orang mari sembahyang dengan niat kerana Allah. Dia niat semata-mata nak mencuri